لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali Imam ahli jawapan bahasa surah Al-Hidayah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita dapat duduk bersama-sama sekali lagi pada malam ini, iaitu antara malam-malam yang diambil berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perempuan tak nampak ke? antara malam-malam yang diberikan perhatian khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan juga salafus saleh serta ulama-ulama yang terdahulu. Bahkan Nabi nak ajar kepada kita bahawasanya 10 malam yang terakhir ini nikmat dan kelazatannya jauh melebihi kelazatan bergaul bersama dengan isteri. Ya, yang tuan-tuan dan perempuan telah nanti hadis yang Nabi mengikat kain itu, ya, saddan zarah. Ya, itu adalah kiasan kepada Nabi meninggalkan isterinya, tidak bersetubuh dengan isterinya semata-mata menanti kedatangan malam Lailatul Qadar. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawasanya nilai malam Al-Qadar itu terlalu besar, ya, sehingga kan tidak boleh dilawan dan tidak boleh ditandingi oleh mana-mana nikmat dunia, terutamanya nikmat bersetubuh dengan isteri. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya diminta untuk bercakap tentang adab-adab menyambut Aidilfitri ataupun hari raya yang bakal menjelang 4 atau 5 hari yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di antara bentuk rahmatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-Nya ialah Allah Ta'ala membalas segala kesusahan dan kepayahan hamba-hamba itu dengan memberikan kenikmatan, dengan kesusahan dan kepayahan itu digantikan dengan kegembiraan. Dan antara bentuk kegembiraan yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hambanya pada bulan Ramadan ini ialah satu hari yang kita dikendaki supaya bergembira pada hari itu, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membenarkan untuk kita berpuasa pada hari tersebut, ya, walaupun berpuasa itu pahalanya banyak, nikmat ataupun faedah dari kesihatan juga begitu banyak, tetapi apabila Allah Ta'ala nakkan kita bergembira setelah kita selesai berpuasa, maka kita tidak dibenarkan untuk menahan diri daripada makan dan minum. Bahkan kita dituntut supaya makan dan minum. Jadi di samping bergembira dengan kejayaan melawan nafsu sepanjang bulan Ramadan itu, Islam meletakkan beberapa adab dan peraturan dan kaedah dan tata cara untuk kita menyambut kegembiraan itu. Ya, dengan arti kata yang lain, kesyukuran yang kita lahirkan pada hari tersebut disusun dan ada kaedah dan caranya yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita menyambut hari raya, iaitu pada malam raya itu, ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian. Cuma saya nak bagi tahu yang saya sebut ini adalah perkara yang tidak wajib, ya, yang dihukumnya adalah sunat sahaja. Maksudnya apabila kita melakukan perkara ini, kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tak buat, kita tidak berdosa. Tidak menjadi kesalahan kepada kita kalau kita tidak melakukan adab-adab dan peraturan yang disebutkan sebentar nanti. Namun demikian, adab-adab dan peraturan-peraturan atau perkara-perkara yang sunat inilah sebenarnya yang menyebabkan Islam itu jadi indah dan cantik. Kita ada contoh mudah. Aurat lelaki
ialah antara pusat dan lutut. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan datang semayang sini pakai kuala pusat dengan lutut macam dia dari sudut semayang tu sah, tak jadi masalah sebab dia tutup aurat pusat dan lutut. Tetapi dari sudut gambaran dia bila melihat ini rupanya orang Islam semayang pakai kuala yang kata dia. Nampak? Jadi kecantikan yang ada pada Islam itu sebenarnya terletak pada peraturan-peraturan yang kecil-kecil yang istilahnya sunat ataupun adab yang kita kena jaga. Jadi oleh demikian, maka peraturan-peraturan yang melibatkan adab, melibatkan hukum-hukum yang sunat saja ini sebenarnya memberikan suatu gambaran yang menunjukkan Islam itu suatu agama yang indah dan agama yang cantik. Jadi pada malam hari raya, pada malam hari raya itu para ulama mengatakan sebagian besar daripada ulama ataupun hampir semua ulama mengatakan sunat hukumnya untuk menghidupkan pada malam hari raya. Maknanya kalau selama hari ini, kalau bulan Ramadan, kita hidupkan malam kita dengan bertarawih. Dan bertarawih itu dengan secara berjamaah. Yang memberikan sokongan di antara satu sama yang lain supaya mengerjakan ibadat. Tetapi apabila sudah sampai pada hari raya, maka pada ketika itu dia sudah pergi kepada individu masing-masing. Setelah keletihan berpuasa selama sebulan, keletihan bertarawih, maka apabila tiba malam hari raya itu, terbenamnya matahari pada hari yang sama ada 29 ataupun 30 Ramadan, maka kita disunatkan hidupkan pada malam-malam itu. Malam itu dihidupkan malam itu dengan semua bentuk amalan kebaikan yang boleh kita buat. Antaranya ialah dengan melakukan sembahyang sunat, qiyamul lail, ataupun dengan cara berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam itu. Jangan biarkan dia kosong. Sebab apa? Sebab bila kita dah biasa malam kita hidupkan dengan tarawih, dengan tazkirah, tiba-tiba bila satu malam yang untuk kita Allah Taala bagi kita nikmat gembira esoknya, malam itu kita tak isi dengan perkara yang bermanfaat, maka dia hati itu akan kosong. Kita tidak akan dapat manfaat dengan masa yang Allah Taala bagi kepada kita. Rugi kita pada malam itu. Hidupkan malam itu dengan macam-macam aktiviti, bermacam-macam aktiviti yang boleh menghidupkan hati. Yang mulai seperti biasa. Jangan tinggalkan. Bulan Ramadan boleh bangun pukul 3, bangun pukul 4. Tengok-tengok bila malam raya, sedar-sedar orang dah takbir raya dah, contohnya kan. Tak patutlah begitu. Itu yang pertama. Kemudiannya berdasar perbincangan itu tadi ada satu hadis yang dari sudut status hadisnya boleh dipertikaikan, tetapi tak jadi masalah untuk kita beramal. Yang berbunyi, man qama lailatal aidi muhtasiban lillahi ta'ala lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Nampak? Nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menghidupkan dua malam, iaitu malam raya Aidil Fitri dan malam Aidil Adha, muhtasiban lillah, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah penuh pengharapan ini maksudnya ialah kita melakukan sesuatu amalan itu, kita buat ibadat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan Allah Taala ampunkan dosa kita, kita mengharapkan Allah Taala kabulkan permintaan kita, kita mengharapkan Allah Taala menyempurnakan hajat kita. Itu maksud muhtasiban. Tak kiralah nak buat apa pun malam itu tak puas, sambil-sambil buat kuih, contohnya bakar lemang ke, buat kuah kacang ke, dia zikir subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Tak kiralah apa benda pun. Semua aktiviti yang boleh menghidupkan hati boleh buat. Dengan pengharapan kepada Allah Taala, apa yang Allah Taala balas, lam yamut qalbuhu, hati dia tidak akan mati. Pentingnya hati tidak mati ni. Bila hati tidak mati itu, hati kita teringat pada Allah. Bila kita buat Allah, apa kita buat Allah, apa kita ingat Allah, tidak akan lepas dan lekam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya mudah, kita menghidupkan dua malam, malam Aidil Fitri dan malam Aidil Adha. Hina tamutul qulub, ketika hati-hati manusia mati. Bermakna hati kita itu akan sentiasa ingat kepada Allah Taala, sedangkan orang lain tak ingat pun Allah Taala pada ketika itu. Baik, itu yang pertama yang berkaitan dengan malam pada hari raya. Baik, kemudian bagaimana pula untuk kita menyambut dan kita mensyukuri hari raya itu? Allah Taala bagi kepada kita kegembiraan pada hari tersebut. Kita kena gembira pada hari itu. Kita tak boleh sedih. Sebab apa kita tak boleh sedih? Sebab memang Allah Taala suruh kita gembira. Itu dia. Bila kita
sebab apa? Kalau kita bincang awal-awal puasa dulu mungkin ada pemberi tazkirah kata yang kegembiraan orang berpuasa ni dua. Farhatun indal fitri, farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhan. Jadi tafsiran berbuka itu bukan hanya semata-mata berbuka pada waktu maghrib pada bulan Ramadan. Pada hari raya itu juga termasuk lingkungan makna hadis farhatun indal fitri. Bila kita gembira untuk makan. Tak, bila hari raya tu kan, bila tengok makanan tu dia rasa nak makan semua. Sebab apa? Kotor sebulan tak boleh makan. Itu perasaan biasa. Kita jangan lawan perasaan itu. Itu kita layan perasaan. Bukan maksud kata makan habis lemah semua kita bantai semua, tak maksud begitu. Maknanya nafsu makan kita itu melebihi kadar biasa. Itu betul. Baru kita menyambut gembira hari raya. Orang kata makan raya, aku tak kira semua aku bantai, batang buruk pun aku sapu. Batang elektrik je tak telan kan, contohnya lah. Itu baik. Jadi kegembiraan itu ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Jadi apabila Nabi berhijrah ke Madinah, jadi di Madinah pada itu ada satu tradisi yang ada 2 hari. Yang 2 hari itu ialah hari untuk bergembira bagi penduduk Madinah, yang mereka bermain-main pada hari. Lalu Nabi tanya, "Mahadha min yawmani?" Hari ni apa benda 2 hari? Ada 2 hari ni seronok sangat. Main dah, bergembira dah. Muncul mungkin tak ada masa tu kan, tapi manifestasi kegembiraan masa ketika itu. Lalu qalu kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Inilah permainan yang kami amalkan sejak kami zaman jahiliyah lagi. Lalu Nabi kata apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma." Sesungguhnya Allah Taala telah menggantikan 2 hari ini dengan yang lebih baik daripada, iaitu apa dia? Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Hari Aidil Adha dan hari Aidil Fitri. Nampak? Jadi bermakna memang tujuan diberikan hari raya itu, sama ada raya Aidil Fitri atau Adha, untuk bergembira. Zahirkan kegembiraan itu. Tunjukkan yang kita seronok menyambut hari raya. Jangan buat muka sedih. Bolehlah kita nak teringat mak ayah yang tak ada, kemungkinan ada kemalangan ke. Tak apa, sedih itu suatu yang fitrah dalam diri kita. Tetapi tunjukkan juga kita gembira menyambut hari raya. Allah Ta'ala bagi untuk kita bergembira hari itu. Kita kena gembira. Nak pergi ziarah kubur, pergilah ziarah kubur, tak salah. Nak pergi ziarah kubur. Mungkin setengah orang berpandangan bila hari gembira maka kita elakkan pergi kubur sebab kita akan berasa sedih. Sedihnya berapa saat je kan? Sekejap je itu pun sedih tu. Keluar pada kubur tu hilang sedih. Contohnya kan, tunjukkan rasa gembira. Baik, jadi itu adalah hari yang menunjukkan kita mesti bergembira pada hari itu. Cuma macam mana nak tunjukkan kita gembira? Kita seronok sangat hari raya ni macam mana? Maka meriang bulu ke? Contohnya kan? Tidak begitu. Ada beberapa perkara yang mungkin boleh kita sebutkan di sini dalam masa singkat ini. Antaranya ialah makan. Kan? Mesti makan. Dia kalau gembira kan, dia kena makan. Ada tak mana-mana majlis sambutan menunjukkan kegembiraan tak ada makan? Ada? Tahun ni surah Hidayah buat sambutan hari raya tapi tak ada makan. Apa artinya gembira menyambut kalau tidak ada makan? Nampak tak? Kalau sambutan mana-mana majlis, kalau orang kata, ada majlis hari ni, apa benda bila kita kata masuk ada majlis? Kalau tak ni apa ni? Boleh tapau ni buat ni. Makan. Jadi makan ialah bukti kegembiraan. Jadi Islam ajar sebelum pergi sembahyang makan dulu. Makan. Kalau tak biasa, kalau biasa makan pukul 12, makan pukul 11 sarapan. Hari ni sebelum pergi sembahyang raya makan dulu. Dan kita dah diajar makan pada waktu sahur. Nah, kalau hari-hari biasa bangun pukul 3-4 pagi ada nak masak nasi. Mata tutup masak nasi, elok yang masak nasi, lepas tu makan. Habis biji. Kalau dah hari biasa tak makan. Tahu tak? Itu Ramadan. Jadi pada bulan Syawal ini, hari pertama Syawal itu tunjukkan rasa gembira dengan makan. Dan daripada Anas juga radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari Aidilfitri. Pada Nabi takkan keluar dari rumahnya melainkan hatta ya'kula tamarat. Nabi makan beberapa biji tamar.
Dia tidak, bila Anas kita makan beberapa biji tamar ini, dia menunjukkan yang Nabi makan lebih daripada kadar biasa. Kalau kita baca sejarah Nabi, kehidupan Nabi, Nabi biasa kadang-kadang makannya Nabi satu tamar kongsi dengan Aisyah dua. Bagi dua, satu biji tamar bagi dua. Ataupun Nabi berpuasa pada hari itu kalau makanan tak ada. Tapi pada hari raya, hadis kata yakulu tamarat, paling kurang 3. Bila istilah jamak itu, kalau seorang belajar bahasa Arab, bila kata tamarat itu kurang-kurang 3 Nabi makan. Banyaklah pada Nabi. Pada kita 3 dalam tak ada, biasa makan 1 genggam pun kan. Kalau bukan tamat, makan nasi berani tu. Di mana Nabi makan lebih pada kadar biasa tu. Itu poin dia di sini. Maknanya Nabi makan banyak. Pada Nabi banyak, mungkin pada kita sikit tapi banyak. Kemana kita kena ambil makanan pada pagi hari raya sebelum keluar dari rumah, itu makanan lebih kadar daripada yang biasa kita makan. Yang menurut kita ni seronok sangat. Makan sampai tak ingat dia. Seolah-olah begitu. Baik. Wayakulun nawitra, dan Nabi makan ganjil. Maknanya 3, 5, 7, 9. Dan itulah yang sepatutnya kita makan. Kalau kita nak makan lah, bilangannya ganjil. Baik, itu satu. Yang pertama makan sebelum pergi mengerjakan sembahyang. Kemudian berhias dan memakai wangi-wangian. Ini juga antara perkara yang dititik beratkan pada hari raya. Jangan ambil baju yang tak setrika, ambil baju yang 20 tahun, 30 tahun lepas. Carilah baju yang menunjukkan kita ni seronok pada hari. Kalau mungkin tidak ada baju yang baru, tak jadi masalah. Tapi sekurang-kurangnya baju itu istimewa pada kita. Mungkin baju itu pakai masa akad nikah ya, contohnya kan. Ataupun itulah baju yang paling cantik, yang paling mahal yang ada pada kita. Pakai yang itu. Tunjuk yang kita seronok menyambut hari raya. Dan kemudian memakai wangi-wangian. Spray minyak wangi, minyak atar ke, itulah apa pun yang menunjukkan wangi. Ya? Sebab apa? Sebab kita nak berjumpa dengan orang. Kita nak duduk bersama dengan orang-orang Islam yang lain yang duduk bersama-sama dengan kita. Maka bila kita nak duduk dengan orang, kita nak orang tu bau wangi. Maka pada masa yang sama kita juga mesti wangi, supaya orang lain nak duduk dekat dengan kita. Kalau kita tak wangi, siapa nak duduk dekat? Seminggu tak mandi, baju tak basuh, ataupun baju berbau busuk, siapa nak duduk dekat? Kita sekarang air raya ni ialah kita nak berhimpun, berkumpul, bertemu. Jadi bila kita nak buat aktiviti bersama, maka kita mesti berwangi-wangian. Baru orang nak datang dekat. Kemudian mesti baju yang cantik, baju yang indah, baru orang nak tengok. Itu dia punya falsafah dia. Baik. Dan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burdatal ahmar. Nampak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah berwarna merah. Fil idaini, pada 2 hari raya, wa fil Jumaah, dan pada hari Jumaat. Baik. Kalau kita tengok lagi dalam pakaian Nabi yang Nabi pakai, Nabi ada beberapa warna pakaian pilihan Nabi pakai. Antaranya warna putih, antaranya warna hijau, antaranya lagi warna hitam, antaranya merah. Dan kalau kita tengok juga, kita lebih teliti dalam sejarah dalam pakaian Nabi, antara pakaian Nabi yang paling mahal ialah pakaian Nabi berwarna merah. Yang Nabi pakai kalau tetamu luar datang, pembesar-pembesar negara, ketua-ketua negara datang, Nabi akan pakai jubah merah. Dan jubah ini nilai dia punya kualiti dia sangat tinggi dan harganya mahal. Jangan kata Nabi pakai baju koyak je. Betul Nabi pakai baju koyak. Tapi kalau Nabi terima kedatangan orang besar, tetamu-tetamu daripada negara-negara luar, ketua-ketua negara, raja-raja datang, Nabi akan pakai jubah merah. Nabi tak ada banyak baju dia yang mahal. Antara dia ini je jubah merah Nabi pakai. Memang kualiti tinggi. Boleh baca sejarah berkaitan dengan pakaian Nabi. Nampak? Sebab apa? Sebab bila Nabi nak terima orang pembesar-pembesar, raja-raja datang, maka Nabi mesti menunjukkan yang Nabi juga setara dengan raja-raja dan pembesar ni. Dia sebab dia golongan tinggi ni, terutamanya golongan pemerintah, dia ada standard pakaian ni. Dan dia kenal, dia tahu, ini baju ni mahal. Orang yang biasa pakai baju mahal, katalah baju dia 300, 400, kasut dia 600, 700. Dia tengok orang yang datang depan dia tu, dia ni standard aku ni. Bila standard dia, tanya Dr. Haji tadi,
Dia kalau lagi kuliah, dia tak pakai ni. Pakai semua hitam, baju kemeja masuk dalam, pakai coat tie lagi. Sebab apa? Sebab itu standard orang di pesara-pesara Selaguti ekonomi, contohnya di situ pada ketika itu. Nampak? Jadi begitu juga dengan Nabi. Bila Nabi menyambut kedatangan tetamu yang dihormati, maka Nabi menunjukkan penghormatan kepada tetamu yang datang. Dan bila kita tengok Nabi memakai pakaian yang sama menyambut hari raya, menunjukkan pada kita apa dia? Betapa besar dan nilai tingginya hari raya itu pada Nabi yang Nabi nak tunjukkan kepada umat Nabi SAW. Jadi kita bila kita menyambut hari raya, cari pakaian yang paling baik ada pada kita, dan itulah pakaian yang kita pakai. Jangan pakai yang sama. Nampak tak? Pakai ni bagi raya, pakai baju ni. Kalau tadi dia tak pakai bagi raya. Contoh, tak patut pakai pun kalau nak pakai. Kalau nak pergi gotong royong lepas hari itu, kita lain. Baik. Seterusnya yang lainnya ialah bertakbir pada hari raya. Ini juga antara sunnah yang dituntut kepada kita. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dari sudut alunan itu nak lembut ke, nak keras ke, itu terpulang dah tuan-tuan nak macam mana. Nak bunyinya kuat ke, nak bunyinya sedih ke, nak bunyinya itu terpulang. Semangat tak semangat itu perbincangan tepi yang sampingan sahaja. Yang penting pada hari raya kena bertakbir. Ya, dia bermula selepas terbenam matahari. Ya, setelah terbenam matahari, maknanya kalau di Malaysia biasanya ada pengumuman hari raya. Okey, esok raja-raja, muka-muka raja-raja bersetuju mengatakan bahawasanya esok adalah hari raya. Okey, selepas daripada pengumuman itu, maka sunat bertakbir ketika itu di semua tempat, di rumah, di jalan-jalan, di masjid, di pasar-pasar. Itu semua ini dah jangan dalam kitab fiqh ada disebut hari ini dari sudut tempat untuk bertakbir, dan juga bertakbir dengan suara yang nyaring. Janganlah kita nak menzahirkan kesyukuran, kita nak menunjukkan Allah Ta'ala itu maha agung, maha besar. Jadi kita kena keluarkan suara kita. Jangan lokik suara walaupun tak sedap. Kena bertakbir. Ya. Baik. Dan kemudian seterusnya yang seterusnya ialah apabila nak pergi menunaikan sembahyang sunat hari raya. Tadi kita dalam proses pertamanya kita makan, kemudian kita memakai pakaian yang menyaring, dan kemudian bertakbir. Takbir itu dah bermula dari awal lagi. Pada malam itu sudah bermula dan sehinggalah pada sembahyang hari raya. Selepas sembahyang hari raya, maka tidak disunatkan lagi bertakbir menurut mazhab Syafi'i radhiyallahu taala. Baik, dan kemudiannya pergi menunaikan hari raya itu sebaik-baiknya pergi jalan lain, balik jalan lain. Katalah kita datang di lorong 10 contohnya, kita dah lorong 8. Okey, kita datang lalu ikut lorong 9. Balik kan kita lalu ikut lorong 11 patah balik, contohnya jauh sikit. Contoh. Maka itu lebih baik. Jangan guna jalan yang sama. Sebab apa hikmah dia? Ialah supaya kita dapat berjumpa dengan orang yang ramai. Kita saling berjumpa dengan orang yang jarang kita jumpa. Itu tujuan dia. Ya, dan Nabi buat benda itu, ada hadis dia panjang. Ya, saya mana nak baca sebab kita dah tengah masa. Baik. Dan kemudian apabila kita bertemu dengan saudara-saudara se-Islam kita disunatkan untuk mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat pada hari raya itu. Apa-apa perkataan yang boleh kita sebut, mengucapkan yang menunjukkan kita gembira dengan hari raya dan kita mengucapkan selamat kepada dia, boleh kita sebut. Ya, kalau yang Nabi sebut ya taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau terkolak lidah, kata orang Perak tu, lidah tu rasa susah nak sebut benda tu, tak payah sebut benda tu, tak apa. Sebut selamat hari raya, selamat raya pun selesai. Boleh dengan menyebut perkataan ini yang menunjukkan kita mengucapkan tahniah sempena kedatangan hari raya. Jangan lekangkan mulut pada hari itu dengan senyuman, dengan muka yang manis, bertemu dengan sahabat-sahabat minta ampun, minta maaf. Pada hari tersebut, hati itu lembut untuk kita maafkan. Bukan maksud kata hari lain tak minta maaf, tak. Kita tak minta maaf. Tetapi pada hari itu ialah hari yang istimewa. Kita ucapkan tahniah kepada dia. Tahniah selamat hari raya, maaf lahir batin. Cara sebut tu lain, salam itu lain. Kalau hari biasa salam lebih kurang je. Tapi kalau hari raya, kalau ada 40, begitu. Baik. Dan kemudian juga ialah sembahyang hari raya. Ini juga Allah Ta'ala nak ajar kamu gembira, kamu seronok, macam mana pun kamu jangan tinggal sembahyang
sembahyang hari raya. Bagi orang yang boleh mengerjakan sembahyang. Kalau orang yang tak boleh mengerjakan sembahyang pun disunatkan pergi. Kita baca hadis ni ya. Daripada Ummu Athiyyah radhiyallahu anha qalat umirna an nakhruja. Kami diperintahkan supaya keluar pada hari raya. Itu dia. Maknanya jangan duduk rumah pada hari raya, rumah tu tinggalkan kosong. Seolah-olah begitu. Pergi ke tempat sembahyang hari raya itu diadakan. Tunjuk sambut, maknanya kita menyambut hari raya. Pergi, maknanya menyambut keluar daripada rumah, jangan duduk dalam rumah. Ya? Fanakhrujul uyyat wal awaiq. Apa? Orang yang kadang-kadang haid pun keluar. Orang yang keadaan tidak sihat pun diperintahkan supaya keluar dari rumah, pergi jumpa orang. Jangan kata aku tak boleh sembahyang, dan haid datang maka tak. Pergi datang sekali, tetapi duduk di agak tidak masuk dalam kawasan atau tidak berada dalam tempat yang boleh memotorkan masjid. Ya. Wadawatul khudur, dan juga perempuan-perempuan yang masih dara pun juga disunatkan supaya pergi untuk berhimpun menyambut hari raya. Maknanya semua orang sekali dituntut supaya meninggalkan rumah, duduk bersama-sama. Begitu. Saling berjumpa antara satu dengan yang lain, saling mengucapkan tahniah, saling menunjukkan rasa gembira, rasa seronok pada hari raya. Gitu. Ya. Okey, fa ammal hayyat fa yashhadna jama'atul muslimin da'watuhum. Nampak? Jadi orang yang keadaan haid dia hanya memerhatikan saja, dia tak nak sembahyang. Dan doa orang yang dibaca ketika sembahyang itu. Dan wa ya'tazimna musallahum, dan dia tidak berada di tempat sembahyang itu didirikan. Itu dia. Ya, ni antara adab-adab, antara kaedah dan cara yang Islam ajar untuk menyambut hari raya. Ya? Dan bila kita datang menyambut hari raya itu, bila kita duduk sama-sama dalam kawasan yang berhimpun untuk menjaga sembahyang itu, maka kita juga mendengar khutbah, kita mendengar nasihat, kita mendengar isu-isu semasa yang mungkin timbul barangkali yang disampaikan oleh khatib pada kita. Itu kita mendapat manfaat dengan kehadiran kita di situ. Dan kemudian yang terakhirnya, pada masa yang sama sebelum terbenamnya matahari pada hari pertama Syawal itu, ialah dengan kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala suka. Ya, Allah Taala gembira dan Allah Taala berbangga dengan malaikat apabila mereka hamba Allah Taala ni walaupun setelah selesai daripada berpuasa dalam keadaan gembira, dalam keadaan makan, masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara petikan hadisnya yang Allah Taala kata apa? Faqala ya malaikati abidi wa imai qadaw faridati alaihim. Dia kata wahai malaikat-malaikatku, Allah Taala cakap kepada penghuni langit, abidi wa imai, hamba-hamba aku lelaki dan perempuan. Ya, ataupun umat manusia sama ada lelaki ataupun perempuan itu telah melaksanakan kefarduan yang aku tuntut kepada mereka, iaitu menjaga Ramadan. Kemudian thumma kharaju ya'ujuna ila du'a. Kemudian mereka keluar semuanya yang kita dah sebut tadi, semuanya keluar berdoa, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Taala, memohon permintaan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suka, berbangga dengan malaikat, dengan perbuatan kita itu. Wa izzati wa jalali wa karami, dengan kemuliaan aku, dengan kebesaran aku, nampak? Dengan kemuliaan yang ada pada dengan pemurah sifat aku dan ketinggian aku, la ujibannahu. Nescaya pasti aku akan terima doa-doa. Itu dia. Nampak? Allah Taala nak buat pada peringkat itu sekali kita kena menyambut kegembiraan itu. Ya, Allah Taala janji nak kabulkan doa kita. Cuma kita kena faham bila pengkabulan doa ataupun penerimaan Allah Taala doa kita minta itu tak mesti sama yang kita minta. Contohnya, ya Allah Tuhanku, aku nak menikah sama lagi. Contohnya kan, tak menikah main tua, tak menikah. Orang tahu dia dari dulu doa tu sampai mati. Bini seorang tu dia. Contohnya. Sebab apa? Sebab permintaan itu tak mesti Allah Taala bagi terhadap perkara yang kita minta. Yang pertama, mungkin kita minta Allah Taala bagi yang kita nak. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi ganti dalam bentuk yang lain yang lebih baik daripada itu. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala simpan, Allah Ta'ala bagi pada hari akhir. Tapi bila Allah Ta'ala kata la ujibannahu, pasti aku akan bagi. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan tahu dengan uslub istilah bukan la ujibannahu, pasti Allah Ta'ala akan bagi. Pemberian, cuma bentuk pemberian itu mungkin tak seperti yang kita minta. Ya, kita minta sihat contohnya, tak sihat. Ya, tapi mungkin dalam bentuk yang lain. Kalau kita tak sihat, anak kita sihat contohnya. Nampak? Kemudian kalau di dunia kita tak dapat, Allah Ta'ala akan bagi pada
Akhirat esok nanti walaupun sikit nilai pahala, itulah sebenarnya akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Ya, ada satu kisah ni, hamba ni memang dah confirm masuk neraka. Sikit kita tutup sebelum kita tutup. Sikit dia confirm masuk neraka dah ni. Memang penghakiman keputusannya masuk neraka. Jadi hamba ni pun pergi dah menghadap ke neraka. Sambil berjalan, tengok belakang, jalan lagi, tengok lagi. Lepas apa dah dekat, tengok lagi. Allah Ta'ala tanya, kenapa sampai 3 kali tengok? Dia kata, ya Allah Ta'ala, aku mohon, minta sangat-sangat, lepaskanlah aku daripada api. Nampak? Dan dengan sebab itu je, dengan sebab dia cakap mengharapkan Allah Ta'ala lepaskan, Allah Ta'ala lepaskan, tak apa, masuk surga. Itu dia. Apa Allah Ta'ala nak punya kuasa yang Allah Ta'ala bagi, masukkan dia ke dalam syurga dengan sebab hanya dia mengharap, memandang Allah Ta'ala pada waktu itu. Apatah lagi kalau kita membawa bekalan yang banyak, yang Allah Ta'ala janji dan jamin kita akan masuk ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan dan puan macam Allah Ta'ala sekalian, kita rumuskan perbincangan kita pada malam ini, iaitu hari raya ialah hari kita melahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita selesai menjalani ibadat puasa. Jadi kita mesti zahirkan kesyukuran itu, tunjukkan kesyukuran seperti yang telah kita bincangkan tadi, ya, dengan peraturan dan adab-adab yang telah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita nanti menjadi orang yang paling gembira apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan, masa banyak sikit pada malam ini, ya, dan ini antara malam ganjil dan jangan lepas malam ni, ya. Kalau ada rasa nak banyakkan ibadat khusus lah, kurangkan benda yang lain yang boleh kita buat malam 25, malam 27, malam 29. Ya, kalau yang malam genap, kalau rasa nak buat PA ke, cari malam genap. Malam ganjil masalah. Ya, ibadat khusus itu penting. Ya, maksud menghidupkan malam ibadat khusus. Ibadat khusus itu maksudnya apa? Semayang, zikir, baca Quran. Itu ibadat khusus. Yang lain juga banyak berbuat baik kepada ibu bapa, itu juga ibadat. Menolong pasangan juga ibadat. Tapi itu bukan tujuan ibadat yang pada malam-malam akhir Ramadan, tak. Ibadat khusus. Semayanglah. Kalau rasa rajin semayang, kalau rasa nak semayang banyak malam tu. Kalau rasa tak larat semayang, baca Quran. Kalau tak larat baca Quran, sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak apa. Sebab apa? Itu saat-saat memang sangat bernilai, sangat terlepas walaupun air basuh jadi dulu. Dan air basuh tu najis ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Maknanya kalau kena baju, kena basuh, tak sah mayat. Air basuh najis. Tapi cuma saya nak tunjukkan, saya nak bagi tahu kepada kita bahawasanya macam mana mengantuk sekalipun, susah macam mana pun, jangan sia-siakan malam-malam ganjil. Terutamanya 10 malam terakhir itu satu, ganjil itu jangan. Terutamanya malam ni, malam 27 dan malam 29. Sebab jangka kita puasa tahun ni 29, hari sini kita raya. Jadi manfaatkan sungguhlah. Kita tak tahu kita akan jumpa atau tidak Ramadan pada masa yang akan datang. Aku lupa ni hadza.